bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara berbaik bersama Hadir Syahrudin, sedang pendengar yang memiliki Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu ini kita menyambung kuliah tafsir kita melalui surah Ghafir ayat yang ke-64, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah yang menjadikan buat kamu bumi sebagai tempat tetap dan langit sebagai bangunan untuk kamu membaguskan, mencantikkan rupa paras kamu, memberi kamu rezeki yang baik-baik. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kamu, maka maha banyak anugerah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sekalian alam. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan kasih sekalian, ayat ini masih lagi merupakan lanjutan dari bukti kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, pemberiannya, limpahan nikmatnya. Kalau ayat yang lalu dia menghuraikan tentang kekuasaan Allah mengatur malam dan siang untuk kebaikan manusia, sekarang dihuraikan pengaturan bumi dan langit sebagai tempat untuk mereka menghuni, untuk manusia diam padanya. Dan seterusnya dilanjutkan pula tentang penciptaan berbagai anugerah, rezeki, perkara-perkara yang baik yang disenangi oleh manusia untuk mengembangkan lagi potensi manusia bagi kebaikan mereka sendiri. Kuliah lalu kita telah bincang perkataan qarar perkataan qur. Kadang-kadang digunakan dengan bawa makna mustaqar. Kadang-kadang Quran menggunakan perkataan qarar, kadang menggunakan qarn, kadang-kadang menggunakan mustaqar. Ini adalah penggunaan yang ada dalam Al-Quran Karim. Maknanya tetap, tempat untuk kamu berehat padanya, tempat untuk kamu bina kehidupan padanya. Kemudian was-samaa'a binaa'a, dan langit pula disifatkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bangunan. Dulu kita dah bincangkan surah Luqman. Allah menyuruh kita untuk melihat khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa basa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Allah telah menjadikan langit ini berlapis-lapis tanpa tiang. Tanpa tiang pun, tak ada tiang pun. Kamu tidak akan lihat tiang pun. Lalu Allah jadikan permukaan bumi ini bukit bukau untuk dia memegang bumi ini supaya dia stabil. Dan Allah SWT telah menyebar luaskan, memberikan di muka bumi ini bagai bentuk binatang. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Kami turunkan dari langit pula hujan, air, dan kami tumbuhkan untuknya berbagai bentuk tanaman pasang-pasang. Kita bincangkan perkara ini, antara fenomena, antara cantiknya ciptaan alam ini diuntukkan untuk manusia. Bayangkan ada bagai planet yang ada di angkasa lepas, di galaksi, tapi hanya bumi saja mempunyai air. Setakat hari ini hanya bumi saja ada air, planet lain tidak dapat dibuktikan adanya air. Kalau ada air di planet lain, tentulah ada makhluk lain dijadikan Allah SWT. Tapi setakat hari ini dapat kita fahami hanya bumi saja yang dihuni oleh manusia. Manusia tidak ada di planet lain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah untuk kita berfikir. Allah ni akhirnya timbul dalam diri perasaan rasa bertuhan, bahawa Allah ni Tuhan kita yang Maha Esa. Memang tidak layak sama sekali untuk kita mengambil selain daripadanya untuk menjadi sembahan. Tengok bumi dengan keadaannya yang tetap,
Ia sebagai hamparan dalam ayat yang lain, tempat untuk kita tetap tinggal padanya, membina kehidupan walaupun dia sentiasa berpusing. Dan kemudian menjadikan langit yang bangunan yang kukuh, menjadi kubah seolah-olah melindungi kamu daripada perkara-perkara yang tidak diingini, komet dari tahi bintang dan sebagainya. Dan lebih daripada itu, Allah SWT telah membentuk rupa tubuh kamu dalam berbagai-bagai color, berbagai-bagai ketinggian, berbagai-bagai bentuk, berbeza satu sama lain, memperindahkan ciptaan kamu, sehingga kamu ini menjadi makhluknya, khalifahnya untuk mentadbir dunia. Begitu Allah SWT nak kita faham. Yang mampu buat seperti ini hanyalah Allah SWT saja. Tuhan yang maha melihara, yang membimbing kamu dengan berbagai bentuk anugerah yang kamu dapat lihat. Perkataan bina, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bina, tadi kita dah bincangkan dalam surah Luqaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Jadi yang digunakan Allah di sini pula was-samaa binaa. Menariknya perkataan bina ni dalam bahasa Arab, lihatlah sebagai contoh dalam kamus Al-Farid ataupun kamus Al-Aziz. Lihat Allah SWT menggunakan perkataan bina ni, dia perkataan sebenarnya bana, ba, nun, ya. Ini perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab datangnya perkataan ibn. Lihat, ini asal usul perkataan. Kalau suruh bana, bana itu abni, binaan, wa binyatan, wa binan. Dulu dalam surat Naba pun kita pernah bincangkan, wa banaya fawqakum sab'an shidada, kami binakan atas kamu 7 berlapis-lapis. Jadi perkataan bana yabni ini adalah merujuk kepada binaan. Sekarang apa pula datang perkataan ibn? Ibnun. Ibnun mana anak lelaki. Dalam Quran menggunakan ya bunayya. Contohnya surat Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Dulu surah Luqman, ya bunayya aqimis salah, ya bunayya la tusyrik billah. Lihat, ni perkataan yang digunakan oleh Quran. Rupa-rupanya perkataan ibn ataupun bunay ini juga berasal perkataan bana ya bani. Mengapa ya? Kerana kata Imam Al-Asfahani dalam kamus Al-Mufradat bahawa bana ni datang perkataan bina, anak-anak lelaki seolah menjadi tunggak dalam keluarga. Satu. Yang kedua, anak lelaki menjadi penyambung zuriat untuk sang ayah. Maka dengan sebab itulah ia disebut sebagai ibn. Di perkataan bana ya bani. Bila kita memahami asal usul perkataan ni dari sudut tasrif fi'il atau tasrif af'al, barulah kita nampak mengapa satu perkataan tu, apa rootnya, apa kaitannya dengan perkataan yang asal. Masya Allah, cantiknya bahasa Arab, tuan-tuan. Ada peluang pelajari bahasa Arab. Rugi kita tak memahami bahasa Al-Quran ni, padahal kita membacakannya setiap kali salat yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan. Jadi kata Al-Imam Al-Asfahani, perkataan bina ni dikaunihi binaan lil ab, fa innal ab huwa alladhi banahu wa ja'alahu Allahu binaan fi ijadi, wa yuqal li kulli ma yuhsal min jihati shay'in aw min jihati tarbiyatihi aw bi tafaqqudihi aw kathrati khidmatihi lahu aw qiyamihi bi amri huwa ibnuhu. Dari sudut bahasa Arab, perkataan ibn ni merujuk kepada anak yang akan meneruskan perjuangan sang ayah. Tanggungjawab anak ni untuk mengekalkan identiti ayah, memperjuangkan apa yang diperjuangkan ayah. Biasa lazimnya begitulah. Kalau seorang jadi raja pun, maka anak lakinya akan diutamakan untuk meneruskan kepimpinan. Jadi rupa-rupanya perkataan ibn ni dia perkataan bana ya bani dalam konteks yang kita sedang bincangkan ini. Jadi binaan pada mulanya dimaksudkan sebagai bangunan yang bentuk kubah. Ada pula yang memahaminya dalam bentuk atap. Penciptaan langit dalam bentuk kubah ni mengandungi isyarat bahawa bumi ni bulat. Demikianlah kata Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, Tafsir Ruhul Ma'ani. Kita pernah bincangkan tentang latar belakang Imam Mahmud Al-Alusi ini, seorang ulama yang terkemuka dari Baghdad, yang telah pun mimpi melihat Nabi SAW menyuruhnya untuk mengarang kitab tafsir. Lantas beliau telah pun menulisnya selepas subuh sampai terbit matahari. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, matinya Imam Al-Alusi ini datanglah anak dan anak-anak muridnya untuk menyalin kembali apa yang telah ditulis oleh Imam Al-Alusi dalam tempoh yang sebentar lepas subuh sampai terbit matahari. Ternyata mereka memerlukan waktu yang lebih panjang daripada seharian untuk menyiapkannya. Lihat keberkatan yang ada pada kehidupan alim, rabbani, murabbi yang wara' lagi salih ini. Jadi kata Imam Al-Alusi,
perkataan bina yang digunakan Allah SWT ini mengisyaratkan bahawa bumi itu bulat. Dulu lagi telah dikatakan oleh para ulama Islam sebelum ditemui hakikat ini oleh pakar-pakar geografi dari barat, pakar-pakar geologi dari barat dan sebagainya. Jadi ketika bicara tentang penciptaan Allah, penciptaan manusia, Allah menggunakan kata sawwarakum. Sawwarakum maknanya membentukkan rupa kamu, memberikan penekanan khusus tentang penciptaan manusia, kerana manusia dicipta dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini yang pernah kita bincangkan dalam surah Al-A'raf yang lalu. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami telah pun mencipta kamu, lalu kami bentukkan rupa paras kamu. Jadi dapat kita fahami ada proses lain setelah penciptaan itu, berbagai-bagai peringkat saringan, dia punya finishing tu kemas. Maka inilah yang Allah SWT hendak kita faham. Dulu kita telah bincangkan surah Al-Infitar, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah SWT telah menjadikan kamu, menyempurnakan kejadian kamu dan menjadikan tubuh kamu ni seimbang. 3 proses tuan-tuan. Bukanlah cipta begitu saja. Maknanya kita dalam hidup ni Allah SWT ajar untuk buat satu benda secara sempurna. Kontraktor Muslim, kalau buat kerja, buatlah kerja dengan sempurna. Jangan buat kerja setakat melepaskan batuk di tangga. Bayangkan kita sendiri akan duduk melihat pintu tu, kalau dia sengit macam mana. Maka Allah mengajar kita, Allah boleh menciptakan benda itu sekaligus, tapi Allah nak ajar kita itqan. Allah nak ajar kita proses itu berlaku berlapis-lapis, bertahap-tahap, sehingga dia menjadi seorang manusia yang cantik, dilihat dari sudut mana pun sempurna penciptaannya, kecuali dah bagi mereka yang cacat. Itu ada ujian yang tersendiri yang Allah nak berikan kepada yang terlibat, dan bagi yang tidak mengalaminya supaya bersyukur kepada Allah SWT. Memanglah salah satu daripada nama-nama Allah yang kita pelajari adalah Al-Musawwir. Musawwir ni diambil dari perkataan sawwar, yang bererti mewujudkan rupa yang sempurna, substance bagi sesuatu. Dan surah Al-Hasyr sebagai contohnya, Allah SWT menggambarkan kehebatan penciptaannya itu. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lihat musawwir. Musawwir ini Allah gunakan wallahu al-khaliq, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Datang 3 level. Khaliq yang pertama, al-bari yang kedua, al-musawwir yang ketiga. Allah al-khaliq kerana dia mengukur ciptaannya. Al-bari, dia menciptakannya, mengadakannya sesuatu daripada yang tiada kepada ada. Al-Musawwir, dan dia memberinya bentuk dan rupa dengan substance yang dia kehendaki, ciptaan yang dia kehendaki olehnya, dan manusia tidak mengetahui sama sekali. Bentuk, rupa, cara dan substance yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia ini sangat unik. Sedemikian uniknya sehingga manusia merupakan makhluk Allah yang sangat kompleks. Lihat suhu badannya. Suhu badan manusia ini, kata Harun Yahya, berapa suhu orang sihat? 36. Berapa suhu badan? Terlihat. Kalau naik saja 1, demam. Turun saja 1 sentigrade, 1 Celsius, 1 degree, maka seorang itu akan mati. Dia mengalami penyakit yang tertentu. Masya Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Cuba kita perhatikan penciptaan jari ini pun sudah mulai kata Ibn Qayyim dalam kitab tafsirnya. Ya, kita jari, kenapa jari ni kedudukannya, panjangnya berbeza-beza? Kenapa dia tidak sama? Kalau sama tak cantik, tuan-tuan. Dan kalau sama, dia tidak dapat mainkan peranan seperti yang telah ada dengan kedudukan atau panjang ukurannya seperti hari ini. Sangat sulit untuk mendapatkan satu gambaran yang konkret tentang manusia ini, kerana masih banyak lagi ruang yang tidak kita ketahui dalam kejadian manusia. Bahkan kalau kita lihat dalam penciptaan urat saraf dalam badan, ada pula urat saraf spare yang duduknya di kaki. Kenapa? Bila seorang itu dikenakan bypass jantung, sakit jantung, nanti diambil di bawah urat spare itu untuk digunakan di jantung. Lihat, kompleks kan? Hebat ciptaan Allah SWT ini. Ada dalam badan pankreas, ada dalam badan bagai organ yang ditanya kepada doktor pun, mereka pun tak tahu nak jelaskan sepenuhnya apa peranan sebenar anggota tersebut dijadikan Allah SWT. Ada pula yang dibuang tak beri kesan. Betul ke tak beri kesan? Ataupun ada kesan jangka masa panjang. Kerana itu, sekian banyak pertanyaan yang diajukan oleh para ilmuwan tentang hakikat manusia hingga kini belum lagi terjawab, tuan-tuan. Sebab oleh seorang pakar fizik, pakar bedah fizik Perancis,
apa namanya, Alexis Carrel, dalam buku yang bertajuk Man the Unknown, manusia satu makhluk yang tak dikenali, dia jelaskan bahawa begitu banyak anggota dalam badan masih lagi belum difahami apa fungsi. Ini dia yang Allah gambarkan, alladzi khalaqaka wa sawwaka fa'adala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Dulu kita bincangkan juga dalam surah Al-Hajj, Allahu alladzi ja'alakum al-ardha qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum wa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Itu sebab hujung ayat ini tutup dengan fatabarakallahu rabbul alamin. Mengapa fatabarakallahu rabbul alamin dalam ayat ini, tuan-tuan? Indah sekali komposisi ini, penutupnya amat hebat sekali. Kita akan perhatikan rahsianya dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.